Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Syafiq Ikmal bin Wira. Nombor ID matrik 5022412135, khusus yang diambil di UNIKL MFI, Bachelor of Engineering Technology Welding and Quality Inspection. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Zikrul Hakim bin Zakaria. Nombor ID matrik 5022412128. Kos yang di UNIKL MFI, Bachelor of Engineering Technology Welding and Quality Inspection with honor. Assalamualaikum, Tajahau, Konnichiwa. Nama saya Muhammad Izzat Hilmi bin Arifin. Nombor pelajar 5022412136 dari kursus Welding Quality Inspection. Assalamualaikum, Tajahau, Wanakkam. Nama saya Rushdi Fitri bin New Zealand. Nombor pelajar 502-241-21208. Saya belajar di Universiti Kuala Lumpur Malaysian France Institute MFI. Saya mengambil program Bachelor of Engineering Technology Welding and Quality Inspection. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Azul Akmal bin Muhammad Syukri. Kad matrik 5022411156. Jurusan Bachelor Engineering Technology Welding and Quality Inspection. Hai korang semua, hari ini aku nak kenalkan korang tentang Arab Saudi. Jika sebut tentang Arab Saudi, siapa yang tidak mengenali Arab Saudi? Arab Saudi adalah tempat umat Islam beribadah, menunaikan haji dan umrah. Arab Saudi juga adalah tempat kelahiran Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Jom aku ceritakan lebih lanjut kepada korang semua. Arab Saudi secara rasmi dikenal sebagai Kerajaan Arab Saudi atau juga dikenali sebagai Kingdom of Saudi Arabia, adalah sebuah negara Arab di Asia Barat yang meliputi hampir keseluruhan wilayah Semenanjung Arabia dengan luas wilayah kira-kira 2.150.000 km persegi. Arab Saudi juga merupakan negara terbesar kelima di Asia dan kedua terbesar di dunia, Arab setelah Aljazair. Arab Saudi berbatasan langsung dengan Yordania, Iraq, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat, Oman dan Yaman. Negara ini terpisah dengan Israel dan Mesir oleh Teluk Aqaba. Negara ini adalah satu-satunya negara yang memiliki dua pesisir penting, yakni Laut Merah dan Teluk Persia. Dan sebagai besar, wilayah Arab Saudi merupakan gurun pasir. Untuk pengetahuan korang, wilayah Arab Saudi kini merupakan bekas dari 4 wilayah distrik. Mari aku tunjukkan kepada korang. Tempat pertama, Hejaz. Korang boleh tengok jalan pada pasir Rainbow di Hejaz. Yang kedua dikenali sebagai Nas. Korang boleh tengok masyarakat Arab membuat aktiviti jual beli di Center Nas. Yang ketiga dikenali sebagai Arabia Timur, yang dikenali sebagai Al-Aqsa. Yang terakhir, Arabia Selatan, dikenali sebagai Asir. Kerajaan Arab Saudi didirikan pada tahun 1932 oleh Ibn Saud. Dia mempersatukan 4 wilayah ke dalam sebuah negara tunggal menjadi sebuah rangkaian penaklukan yang dimulai pada tahun 1902 dengan ibu kotanya di Riyadh. Rumah asal keluarganya Bangsa Saud. Arab Saudi adalah negara monarki absolut dengan petunjuk syariah Islam. Arab Saudi juga kadang-kala disebut dengan tanah dua masjid suci yang merujuk kepada Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah, dua tempat paling suci dalam agama Islam. Kerajaan memiliki total populasi sebanyak 28.7 juta, dengan 20 juta di antaranya adalah bangsa Saudi dan 8 juta lainnya merupakan warga negara asing. Bahasa rasmi negara ini adalah bahasa Arab. Mesti korang tak tahu kan kenapa negara Arab adalah antara negara terkaya? Mari aku ceritakan kepada korang.
Ini kerana petroleum ditemukan di Arab Saudi pada 3 Mac 1938 dan diikuti ditemukan ladang-ladang minyak lain di Provinsi Timur. Arab Saudi merupakan negara pengeluar dan pengekspor minyak terbesar di dunia, mengawal cadangan minyak terbesar kedua di dunia dan memiliki cadangan gas terbesar ke-6 di dunia. Kerajaan dikategorikan oleh Bank Dunia dengan sebuah indeks pembangunan manusia dan merupakan satu-satunya negara Arab yang menjadi anggota dari ekonomi utama G20. Arab Saudi adalah sebuah negara monarki autokrasi dengan jumlah pengeluaran keuangan tentera tertinggi keempat di dunia, dan pada tahun 2010 hingga 2014 SIPRI menemukan bahawa Arab Saudi merupakan pengimport senjata terbesar kedua di dunia. Arab Saudi terkenal sebagai negara tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW serta tumbuh dan berkembangnya agama Islam, sehingga pada benderanya terdapat 2 kalimat syahadat yang berarti tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Untuk pengetahuan korang semua, mari aku ceritakan secara ringkas tentang sejarah Arab Saudi. Pada 1902, ketika masih berusia 22, Abdul Aziz bin Saud kembali ke Riyadh, ibu kota maya dinasti Al-Saud, dari pesaing keluarga Al-Rashid. Abdul Aziz menakluk Al-Asa, Al-Qatif dan masing-masing dari Najd dan Hijaz antara 1913 dan 1926. Pada 8 Januari 1926, Abdul Aziz bin Saud menjadi Raja Hijaz. Pada 29 Januari 1927, beliau mengambil gelaran Raja Nas. Gelaran Nas sebelumnya ialah Sultan. Pada Perjanjian Jeddah 1927 yang ditandatangani pada 20 Mei 1927, Kerajaan Britania mengakui kemerdekaan Abdul Aziz, kemudian dikenali sebagai Kerajaan Nas dan Hijaz. Pada 1932, wilayah dari Al-Asa, Qatif, Nas dan Hijaz telah berhasil disatukan dan membentuk Kerajaan Arab Saudi. Muzik dan tarian sentiasa menjadi sebahagian daripada kehidupan Saudi. Musik Badawi yang dikenali sebagai Nabati masih sangat popular. Muzik tradisional biasanya dikaitkan dengan puisi dan dinyanyikan secara kolektif. Instrumen termasuk rabah, alat yang tidak seperti ribab, 3 tali dan berbagai jenis alat perkusi seperti tab, gendang dan tar, tabarin. Muzik rakyat Al-Shibak berasal dari Al-Andalus di Mekah, Madinah dan Jeddah. Tarian dan dinyanyikan menggabungkan bunyi mizmar, alat tiup, kayu seperti oboi dalam persembahan tarian mizmar. Gendang juga merupakan alat penting mengikut adat tradisi dan suku kaum. Samri ialah bentuk muzik dan tarian tradisional yang popular di mana puisi dinyanyikan. Daripada tarian asli yang paling popular yang tarian garis pertahankan diri yang dikenali sebagai Al-Riddah. Lidah terbelit juga yang meragumi barisan lelaki sering bersenjatakan pedang atau senapang, menari mengikut rentak, gendang dan rebana. Seperti yang diterangkan oleh seorang bukan Saudi persembahkan, itu terdiri daripada lelaki berkaki ayam berpakai pakaian jalanan, biasa tobe dan gutra, melompat-lompat kebanyakan di satu tempat sambil menghunuskan pedang. Tengok tak video saya tadi?
Kesusasteraan. Puisi Badui adalah tradisi budaya di Arab Saudi. Menurut Sandra Meki, mengarah The Saudis Inside the Desert Kingdom, peranan yang dimainkan oleh puisi formal, prosa dan pidato dalam budi Saudi sama sekali asing dengan budaya barat. Miki menjelaskan bahawa penyair Badui adalah asal-usul masyarakat Saudi. Keterikatan kuat secara tradisional terhadap konsep bahasa. Dia berkata bahawa puisi boleh timbul dalam situasi yang paling ingin tahu kerana peranan puisi dalam budaya Saudi. Al-Biddu. Sebahagian besar penduduk asal kawasan yang kini menjadi Saudi adalah pengembara padang pasir yang dikenali sebagai Badui. Mereka kekal sebagai minoriti penting dan sangat berpengaruhi dalam penduduk asli Saudi. Walaupun ramai yang menggelarkan diri sebagai Biddu tak lagi terlibat dalam aktiviti puak tradisional, pengembala, biri-biri dan penunggang unta. Menurut pengarang Harvey Tripp dan Peter Noh, Bedouin membentuk kebanyakan badan kehakiman, pemimpin agama dan mengawal kebangsaan yang melenggi takhta negara. Okey, hari ini saya akan cerita tentang makanan, bahasa dan etnik di Arab Saudi. Arab Saudi ini terkenal dengan makanan-makanan yang menarik seperti nasi Arab Kabsa. Nasi Arab Kabsa adalah makanan asli orang Arab. Biasanya nasi ini dihidangkan bersama ayam, tapi ada juga yang dihidangkan bersama kambing atau ikan. Okey, kita dah sampai dah dekat tempat yang dikatakan Kabsa Hashi, iaitu makanan seperti itu. Ini dia. Kita tengok ini portion dia. Satu ini kalau kita tengok dia harganya dalam lebih kurang 47 rial, lebih kurang dalam hampir RM50 Malaysia ya. Dan kita baca bismillah lah. Kita baca doa makan. Semoga barokah. Okey. Dan seterusnya falafel. Falafel berbentuk berbulat dan seakan bergedil jika di Malaysia. Ia diperbuat daripada campuran kacang tanah, kacang fajar serta rempah ratus. Dan seterusnya shawarma. Shawarma merupakan hidangan dari Timur Tengah. Ia biasanya berintikan isi ayam, daging lembu atau kambing yang diiris nipis dan disusun memanjang di atas sekeping roti khas yang rata atau seperti roti pita dan lava. Dan seterusnya kunafa. Kunafa merupakan sejenis pencuci mulut yang mirip seperti sepotong kek yang berintikan keju cair di sebelah dalam. Topping kunafa ini pula diletakkan seakan-akan mihu. Okey, seterusnya kita ke bahagian bahasa yang digunakan di Arab Saudi. Mesti korang ingat Arab Saudi ni hanya guna satu bahasa je kan? Saya akan beri 3 contoh bahasa yang digunakan di Arab Saudi dan antaranya adalah bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa rasmi Arab Saudi dan bahasa ibunda untuk kebanyakan penduduk Arab Saudi. Versi bahasa Arab klasik jarang digunakan dalam perbualan biasa dan kebanyakan terdapat dalam Al-Quran dan karya-karya klasik lain seperti puisi dan digunakan oleh ulama-ulama. Arab klasik dianggap sebagai tulisan eksklusif dan bukannya satu bahasa yang dituturkan. Bahasa Arab Najdi. Bahasa Arab Najdi digunakan sebagai bahasa pertama di rantau tengah Arab Saudi dengan jumlah kira-kira 8 juta pembicara. Bahasa Arab Najdi mempunyai 4 subdialek utama termasuk Najdi Utara, Najdi Tengah, Najdi Selatan dan Badawi Najdi. Najdi Utara dituturkan di kawasan Qasim, Jabal Shamar dan kawasan Zufi. Bahasa Arab Hijazi. Bahasa Arab Hijazi atau Arab Barat dituturkan kebanyakan di wilayah Arab Saudi oleh kira-kira 8 juta penduduk. Hijazi terdapat 2 dialek utama, dialek luar bandar yang dituturkan oleh penduduk Bedouin luar bandar dan dialek bandar yang kebanyakannya dituturkan di bandar-bandar Mekah seperti Yambu dan Jeddah. Akhir sekali, etnik di Arab Saudi. Kalau korang nak tahu, bukan orang Arab je yang tinggal di Arab Saudi. Saya akan bacakan peratusan etnik di Arab Saudi. Sebanyak 60.7% dari negara Arab Saudi adalah orang asli dari Arab Saudi. Syria sebanyak 9.7%, India sebanyak 7.8%, Gabungan Afrika dan Asia sebanyak 6.7% dan Pakistan sebanyak 4.6%.
Bila disebut mengenai Arab Saudi, apa yang terbayang di fikiran kita hanyalah pemandangan kompleks Masjidil Haram di Mekah yang di dalamnya terdapat Kaabah. Selain itu, keunikan Masjidil Nabawi di Madinah. Tapi, ramai yang kurang mengetahui Arab Saudi mempunyai pelbagai tempat untuk dilawati. Dan antara tempat yang menarik boleh kita kunjungi ialah Al-Wahbah, terletak di tengah padang pasir. Kawah gunung Al-Wahbah terpopular di kalangan pendaki gunung untuk turun ke dasar kawah sedalam 820 kaki. Seseorang memerlukan 2 hingga 3 jam untuk turun ke dasar kawah dan masa yang sama diperlukan untuk naik ke atas gunung. Lokasi ini juga terkenal dengan lokasi perkelahan di kalangan rakyat tempatan. Yang kedua, Gubuk Masma merupakan lokasi yang wajib dikunjungi bagi sesiapa yang melawat Arab Saudi. Masma adalah gubuk yang dibina menggunakan tanah liat dan terdapat 4 bandar pengawal. Gubuk ini memainkan peran utama dalam sejarah Arab kerana di sinilah bermula Arab Saudi moden dengan penawanan kota Diriyah oleh Ibn Saud pada 14 Januari 1102. Dan yang terakhir ialah Gunung Kaifa. Terletak di rantau Jizan yang tinggi, pegunungan Kaifa mempunyai iklim sederhana dan kawasannya subur mengkilau. Pendakian ke rancak akan diberikan ganjaran dengan pemandangan benteng purba dan landscape tanaman teres yang subur di mana kopi dan juga jagung ditanam. Pelancong juga boleh menghilangkan sakit-sakit otot dan sendi dengan mandian di mata air Al-Kaubah. Sukan yang terdapat di Saudi Arabia tak asing lagi. Lumba unta adalah salah satu sukan yang paling menarik di kalangan sukan di Arab Saudi. Sukan ini biasanya dianjurkan di Riyadh, di Stadium Antarabangsa King Fahd semasa musim sejuk. Lumba unta mungkin asing bagi pelancong yang melawat Arab Saudi. Tetapi sukan ini adalah salah satu hobi tradisional paling popular di negeri Arab. Perlumbaan unta bermula pada zaman sebelum kemudahan Islam dan tradisi menghasilkan unta terkuat, terpantas, tercantik masih diteruskan sekarang. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pakaian tradisional di Arab Saudi. Terdapat pelbagai budaya berpakaian di wilayah Arab. Perbezaan pakaian tradisional masyarakat Arab membezakan dari seluruh dunia. Pakaian tradisional Arab terdiri daripada pakaian khas untuk lelaki dan wanita. Orang Arab Saudi juga lebih gemar memakai pakaian tradisional mereka berbanding gaya pakaian barat. Selama bertahun-tahun, reka bentuk pakaian tradisional yang lama telah diubah suai untuk mencerminkan perubahan diri dan keutamaan dalam masyarakat kontemporari. Berpakaian di Arab Saudi banyak dipengaruhi terutama oleh budaya, ajaran Islam dan cuaca negara itu. Secara umumnya, ajaran Islam dan adat tradisi Arab Saudi mengharuskan lelaki dan wanita berpakaian secara konservatif. Pakaian yang menampakkan sebahagian besar tubuh seseorang dianggap tidak sesuai, maka ia harus dielakkan. Kaum lelaki, pakaian masyarakat Arab Saudi bagi kaum lelaki biasanya baju kemeja yang labuh. Pakaian ini dikenali sebagai sok. Sok merupakan sejenis pakaian seperti kemeja berlengan panjang, tetapi sok lebih labuh sehingga paras pukul lali.
Rekaan sok adalah berbeza dari segi potongan lehernya dan berbeza pada lipatan di bahagian lengannya. Sirwal merupakan seluar yang dipakai bersama-sama sok, dipakai dengan kain selempang atau bengkung di bahagian pinggang. Selain sok, butroh juga merupakan pakaian tradisional bagi kaum lelaki. Butroh merupakan penutup kepala yang berbentuk skarf bulat yang diperbuat daripada kapas dan campuran sutera. Bish atau mislah merupakan pakaian jubah tradisional. Bish dipakai di luar sok pada waktu-waktu tertentu seperti mendapat penghormatan, menghadiri majlis perkahwinan dan hari perayaan. Putra dilengkapi dengan eagle, iaitu sejenis tali tebal yang digunakan di atas putra bagi menyokong dan mengekalkan kedudukan putra di kepala pemakainya. Eagle pula selalunya berwarna hitam. Eagle diperbuat daripada kulit binatang seperti unta dan lembu. Eagle juga dihasilkan daripada kapas dan bulu binatang. Abaya adalah pakaian yang merupakan pakaian tradisional masyarakat Arab yang dipakai oleh kaum wanita. Abaya berbentuk seperti baju labuh berserta dengan lengan yang panjang yang menutupi badan pemakainya dari kepala hingga ke hujung kaki. Kebiasaannya, abaya berwarna hitam. Reka bentuk abaya dan corak rekaannya juga berbeza mengikut status pemakainya dan juga tempat abaya ini dipakai. Pakaian gaun labuh yang dipakai oleh kaum wanita masyarakat Arab diperbuat daripada kapas dan campuran nylon atau polyester. Untuk wanita muslimah, hijab merupakan pakaian yang menutup anggota badan kecuali mata. Tujuan pemakaian hijab adalah sebagai tuntutan agama Islam. Niqab merupakan tudung muka yang diikat di hujung kepala dan ianya labuh menutupi seluruh muka. Niqab adalah kain yang larang membolehkan pemakainya melihat dari dalam. Macam mana dengan video-video yang kami paparkan? Menarik? Kami berharap dengan menonton video ini dapat membantu serba sedikit dan menambahkan ilmu pengetahuan mengenai budaya, pakaian, kesenian dan lain-lain lagi di Arab Saudi. Semoga video ini dapat memberi manfaat tentang kebaikan atau semangat yang dipupuk dalam masyarakat, terutamanya masyarakat Arab. Sekian, terima kasih.